lambang tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah masih lagi beri kita kesihatan, Allah beri kita waktu untuk kita sama-sama, dan taufik Allah yang paling penting sekali, taufik untuk kita terdetik hati hadir untuk mendengar perkongsian, sama-sama berkongsi menggunakan masa yang Allah berikan ini untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang apa yang telah berlaku pada zaman sahabat dulu bersama Nabi, supaya kita boleh mengambil ilmu agama ini daripada sumber yang betul sekurang-kurangnya. Kita boleh mendengar satu dua hadis, Alhamdulillah. Jadi untuk tidak melengahkan masa kita hari ini, kita ulang kajilah untuk kita sambung daripada tempat tu ke hadis yang seterusnya. Minggu lepas kita ambil hadis berkaitan dengan hadis Ummu Sulaim, kalau tak silap kan. Kita dah selesai hadis sebelum tu, masuk ke hadis Ummu Sulaim yang menyatakan Nabi Muhammad SAW menghadiri ataupun menjawab jemputannya makan di rumah. Kemudian Nabi lakukan solat secara berjemaah. Solat itu pula solat yang bukan solat fardu, solat sunat. Menandakan kadang-kadang kalau kita tidak plan benda tu, kita tidak plan untuk buat qiyamul lail bersama-sama ke berjemaah ke, maka solat sunat juga boleh dilakukan secara berjemaah. Selagi mana kita tidak rancang dan kita tidak melakukannya secara berterusan. Jadi bahayalah kadang-kadang sekolah-sekolah zaman ni kan, nak qiyamul lail je ajak berjemaah. Dan program tu dirancang. Ataupun musim-musim corona ni kan, buat solat hajat berjemaah dan sebagainya. Kadang-kadang tu benda tu dirancang dan tidak ada pada zaman Nabi rancangan untuk solat berjemaah, doa berjemaah kerana musibah-musibah tertentu yang melanda. Sedangkan musibah itu melanda. Musibah itu tetap melanda. Ada musibah pada zaman Nabi Muhammad SAW kan. Pada zaman sahabat juga ada musibah, ta'un dan sebagainya yang kita tahu. Ta'un Amawas tu yang memakan, meragut nyawa sahabat, berpuluh-puluh ribu sahabat. Tapi adakah mereka, kita tengok dalam periwayatan mereka ni, adakah mereka riwayat buat solat hajat beramai-ramai? Adakah mereka riwayatkan ada mereka panggil untuk keluar berjemaah dan menadah tangan dan sebagainya? Tidak ada. Itu yang sebenarnya kita patut fahami, bahawasanya agama kita ni perlu diambil pada sumbernya yang betul. Dan setiap amalan perlu berdasarkan kepada, amalan ibadah ni perlu berdasarkan kepada dalilnya. Sekiranya wujud sebab untuk perkara tersebut dilakukan pada zaman sahabat dan pada zaman Nabi, sedangkan mereka sendiri pun tidak melakukannya, maka tidak bolehlah kita untuk melakukannya pada zaman ini dengan hanya berhujahkan wujudnya sebab. Dan pada zaman Nabi juga telah wujud sebab tersebut dan Nabi tidak melakukannya. Memberi makna Nabi sengaja untuk mengajar kita supaya tidak melakukannya. Begitu juga para sahabat. Okey, itu sebagai mukadimah kita. Kita sambung hadis kita ni. InsyaAllah kita akan share screen dulu. Kita share screen hadis seterusnya. Tengok siapa rawi hadis seterusnya hari ini. Kongsian hari ini. Okey. Hadis kita adalah hadis Ibn Abbas sudah lepas, Anas sudah lepas kan. Okey, sekarang kita masuk Anas ni yang hadis minggu lepas lah. Kita cerita tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia orang yang dah berumur, dah tua dah. Dia ajak Nabi makan bila dia masak. Dan dia mempunyai anak dia tu masih kecil. Anak dia tu lah yang dinamakan yatim ni, bukan nama yatim. Sifatnya adalah sebagai seorang yatim. Nabi juga pergi bersama dengan Anas bin Malik kan. Nabi pergi bersama Anas dan Nabi solat berjemaah 4 orang sekali dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim di belakang, Nabi sebagai imam,
Anas dan juga yatim. Yatim ni anak Ummu Sulaim. Yatim di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita panggil dia yatim? Kerana dia sudah tidak mempunyai ayah. Yatim dalam erti kata yang sebenar istilahnya adalah seorang yang telah kehilangan ayah dalam keadaan umurnya masih belum mencapai usia buluh ataupun baligh. Budak yang tak baligh lagi, kemudian ayahnya meninggal. Maka dia boleh diistilahkan sebagai anak yatim. Walaupun ibunya masih hidup. Okay? Anak yatim adalah orang yang kehilangan ayah, bukan kehilangan ibu. Kalau dia kehilangan ibu, tetapi ayahnya masih ada, maka dia dalam segi istilah fiqhnya ataupun istilah agamanya masih lagi tidak dikira sebagai yatim kerana ayah dia masih ada untuk menguruskan perihal diri dia. Manakala orang anak-anak yatim yang dimasukkan oleh fiqh, anak yatim kan, anak yatim dimasukkan oleh fiqh adalah anak-anak yang kehilangan ayah dalam usia yang masih lagi belum baligh, walaupun mereka masih mempunyai ibu. Mereka itulah anak yatim. Mereka itulah anak yatim. Okey, dan dalam hal ini dia masih ada ibu tetapi tidak mempunyai ayah. Okey, hadis seterusnya, hadis bernombor 408 dalam versi Arab dan dalam versi Englishnya Abi Bakrah ni. Nombor berapa Abi Bakrah? Abi Bakrah. Okey, nombor 443. Jadi, kita sambung hadis kita ni, 408. Daripada Abi Bakrah, wa an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Abi Bakrah berkata, dia telah sampai, ni bercerita tentang solat jemaah juga ni, Abi Bakrah sampai kepada jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sedang solat jemaah tu dalam keadaan Nabi tengah rukuk. Dia masuk, dia nampak jemaah sedang rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila as-saff. Maka Abi Bakrah pun rukuk sebelum dia sampai ke saf. Sebelum dia dapat capai ke saf tu, dia rukuk cepat-cepat sebab dia nampak Nabi tengah rukuk. Abi Bakrah ni nampak Nabi tengah rukuk, dia tak sempat nak pergi masuk ke saf, dia pun rukuk cepat-cepat sebab dia takut Nabi bangun daripada rukuk tu, tak sempat dah dia satu rakaat kan. Dia kena ulang satu rakaat. Jadi dia tak nak yang tu, dia nampak Nabi tengah rukuk, dan dia ada ilmu, dia tahu kalau kita sempat masuk ketika imam sedang rukuk, maka kita dah dapat satu rakaat walaupun kita tak baca Al-Fatihah dan tak sempat qiyam bersama dengan imam. Jadi dia cepat-cepat dan dia rasa kalau dia pergi ke saf, dia masuk ke saf dulu, dia tak akan sempat dengan rukuk tersebut. Maka dia lakukan rukuk, dia bertakbir dan lakukan rukuk sebelum sampai ke saf, kan? Kemudian dia berjalan. Lepas dah takbir dan rukuk, dia berjalan masuk ke saf. Itu dia punya strategi dia. Faraka'a qabla an yasila ila as-saf. Maka dia rukuk sebelum dia masuk ke saf. Fadzakara dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nyatakan perkara tersebut ataupun zukira dzalika, dinyatakan perkara tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya. Faqala lahu Nabi bersabda kepadanya, Nabi berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Zadakallah, ini doa. Nabi doa kepada dia. Dia buat macam tu, lepas tu Nabi doa kepada dia. Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan kepada kamu kesungguhan. Semoga Allah memberi kamu lebih kesungguhan. Kenapa Nabi cakap macam ni? Sebab Nabi tahu dia ni, dia nakkan kebaikan. Kan? Nabi cakap, semoga Allah tambah kepada kamu kelebihan, tapi Nabi tak berhenti di situ. Nabi kata, wala ta'ud. Dan jangan kamu ulang. Jangan kamu ulang lagi. Jangan buat macam ni sekali lagi. Moga Allah tambah kesungguhan kamu. Moga Allah berikan lebih kesungguhan. Tapi jangan ulang lagi macam ni. Jangan masuk ke solat sebelum sampai ke saf. Kan? Wala ta'ud. Rawahul Bukhari. Zada Abu Dawud fi. Dan ada periwayatan Abu Dawud, ada tambahan faraka'adun as-saf. Di sini Abu Dawud menyatakan dalam riwayatnya, siapa ni, Abi Bakrah raka' ataupun rukuk sebelum masuk ke saf, thumma masya ila as-saf. Di sini dia nyatakan lagi jelas lah, dalam riwayat Abi Dawud dia nyatakan thumma masya ila as-saf, kemudian dia berjalan
masuk ke saf. Dah rukuk tu berjalan sambil-sambil rukuk. Lepas dah rukuk berjalan sambil rukuk ni masuk ke saf. Boleh ke tak kita nak buat macam ni? Tak boleh. Sebab apa? Nabi kata, wala ta'ud, jangan kamu ulang. Nabi marah tak pada Abi Bakrah? Nabi tak marah pada Abi Bakrah. Kenapa? Kerana Nabi tahu Abi Bakrah ni dia bersungguh nak dapatkan apa ni? Nak dapatkan kelebihan masuk bersama dalam rukuk tu, tetapi ada satu perkara yang dia tak tahu, benda tu tak boleh dilakukan. Dia dah usaha dan dia tersalah, dan orang yang tidak tahu dan kemudian dia tersalah kerana dia tidak tahu, maknanya kerana kejahilan. Nabi Muhammad SAW ni akhlak dia cukup baik. Akhlak Nabi dalam menyantuni orang yang jahil tidak sama macam kita kan. Kita nampak orang jahil, kita kutuk pergi. Tak. Tapi Nabi dia ajar kita, orang yang tersalah kerana dia tidak tahu, tidak ada apa-apa masalah bagi dia. Bahkan tidak berdosa kerana keuzuran, kerana kejahilan boleh dianggap sebagai satu keuzuran. Dengan sebab ada dengan syarat ada sebablah kenapa kita jahil. Bukan sebab taksir ataupun kekurangan pada diri kita kerana kita sendiri yang tidak mahu belajar. Dan kalau kita dah belajar dah, kita dah tahu setakat ni, kemudian kita tersilap. Tidak ada masalah pada kesilapan tersebut selagi mana kita mengubah kesilapan itu setelah mana kita mengetahui perkara yang sebenar. Mungkin kita telah banyak melakukan perkara-perkara yang dalam agama kita ni yang kita anggap betul pada waktu dulu, kemudian kita dapati ia salah, kita pun berusaha meninggalkannya, tidak ada masalah dah lah. Selepas tu tidak ada dosa bagi benda yang kita lakukan dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan kita jahil kerana kita dah niat untuk lakukan untuk bersungguh-sungguh melakukan kebenaran, tiba-tiba kita tahu, oh, benda yang saya buat sebenarnya salah. Lepas dapat ilmu, maka kita pun ubah perkara tersebut, jadi tidak ada masalah. Tengok Nabi, dia tidak marah pada Abi Bakrah kan, cuma dia kata jangan ulang sekali lagi, dan semoga Allah, dia doakan pula walaupun Abi Bakrah tu salah, dia doakan semoga Allah tambahkan kepada kamu kesungguhan. Kita kena ikut Nabi, dan kita tengok lagi Nabi dalam perkara, dalam benda hal-hal yang lain. Contoh lain, senario yang lain, Nabi tak marah orang yang jahil. Contoh macam orang yang datang ke masjid Nabi, kemudian dia kencing dalam masjid kan. Ini satu kisah yang masyhur. Dia kencing dalam masjid Nabi. Sahabat semua marah, nak kita tangkap dia. Nabi larang, Nabi kata biar. Jangan kamu serbu dia. Kan? Kalau serbu masa tu habis lah. Dia kencing satu tempat, habis jadi banyak tempat. Kemudian baru Nabi suruh bersihkan dengan air, curahkan air satu beldi di tempat dia kencing tersebut. Kemudian pada selepas itu, tengok kesan daripada akhlak baik Nabi Muhammad SAW dalam menyantuni orang yang tidak tahu. Dan kita tahu dia bukan sengaja, tapi dia tidak tahu. Maka lelaki tersebut berkata, semoga Allah merahmati Nabi Muhammad SAW dan tidak merahmati orang lain. Maksudnya dia takut sangat tengok orang lain nak serbu dia ni. Dan itu kesan orang terhadap kita apabila kita mengamalkan akhlak, menunjukkan akhlak yang baik, walaupun dengan orang yang jahil. Padahal lebih-lebih lagi lah dengan orang yang jahil, kita perlu bertimbang rasa sebab dia bukan melakukan kesalahan tu kerana sengaja kan. Dan ada lagi situasi yang lain pula, Nabi Muhammad SAW tidak marah kepada orang yang melakukan yang jima isteri dia dalam bulan Ramadan kan. Sebab dia tidak tahu. Kemudian apa lagi? Kemudian waktu Nabi lihat orang melakukan kesalahan, dia solat tu macam laju sangat, tak ada tamakninah kan. Nabi tak marah. Nabi suruh ulang. Kemudian Nabi dia tak tahu macam mana cara nak buat, kemudian Nabi ajarkan, iaitu tamakninah. Kena ada tamakninah. Okey, gitulah kita. Kalau orang tu jahil, dia tidak tahu, tidak perlu kita mengutuk kan. Kita sebelum tahu pun tetap akan melalui proses yang sama. Tidak ada siapa yang dilahirkan dalam keadaan berilmu dan mengetahui. Jadi kita kena ingat, kita dulu pun begitu. Okey. Okey. Sekarang ni kembali pada hadis. Nabi berdoa, Nabi kata kepada dia, jangan kamu ulangi. Jadi kita tahu hukum, salah satu hukum yang kita boleh ambil pada hadis ini adalah apa yang dilakukan oleh Abi Bakrah ni adalah silap. Kita tak boleh ikut kan. Ada seseorang pernah bertanya ataupun pernah bercerita pada ikhwan sebelum ni. Dia kata, Masya Allah lah, seorang lelaki ni dia nak sangat
pahala sembahyang di saf ataupun berjemaah tu selama 40 hari kan. Kemudian sampai ke hari 40 tu dia masuk masjid, imam dah nak rukuk dah. Untuk masuk ke rakaat, untuk selesaikan rakaat pertama. Dia nampak macam tu, dia cepat-cepat bertakbir sebelum sampai ke saf, kemudian dia berjalan ke wallahu alam lah. Dan dia berbangga lepas tu tulis dalam internet dan sebagainya tentang yang dia dah cukup 40 hari kan. Wallahu alam bagi ikhwan dah lakukan benda yang walaupun dia berusaha tapi dia telah melakukan benda yang tidak sepatutnya kan. Kita macam tadilah, kita tahu dia telah berusaha dan dia inginkan kebaikan, maka tidak perlu untuk kita keji kutuk dan sebagainya. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kesungguhan pada diri kita lah, pada diri kita sendiri, supaya dapat berjemaah setiap waktu tu. Alhamdulillah ada taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abi Bakrah ni dia lakukan, apabila kita lakukan perkara tersebut, kita rukuk di luar saf, kita sebenarnya melakukan beberapa perkara. Kita kena perincikan beberapa perkara yang kemungkinan dibenarkan dan ada kemungkinan dilarang. Dalam hal ini Nabi kata jangan lakukan. Perkara apa yang jangan dilakukan? Nabi larang jangan lakukan ni. Perkara apa? Jika kita rukuk dalam sebelum sampai ke saf ni, apa sebenarnya kita lakukan jika kita nak perincikan satu-satu? Satunya, kita akan kalau kita rukuk waktu orang imam dah rukuk dah, kita rukuk di luar saf, kita satunya confirm lah rukuk di luar saf. Sedangkan saf itu Nabi suruh kan, ada suruhan Nabi. Kita dah langgar satu, iaitu masuk solat di luar saf, itu satu. Memulakan sembahyang di luar saf, itu satu. Sedangkan Nabi dia suruh untuk memulakan sembahyang tu betulkan saf dulu, rapatkan saf dulu kan. Tiba-tiba kita solat di luar saf dan kita berseorangan sedangkan ada saf yang lain. Itu satu. Perkara yang kedua kita buat di situ ialah kita laju datang dengan laju. Nampak imam dah rukuk, kita pun berlari, tergesa-gesa. Adakah ini dibenarkan? Itu perkara kedua. Kita kena tanya persoalan tu. Wujud dalam hadis ni. Walaupun nampak hadis ni singkat, tapi kita kena perincikan tu. Hadis ni perlu dihayati. Setiap hadis Nabi walaupun singkat, ia perlu dihayati kerana Nabi ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Perkataan dia singkat tetapi maknanya luas. Itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim, dia mempunyai kalimah yang singkat tapi maknanya luas sekali. Itu perkara kedua, iaitu dia tergesa-gesa datang untuk masuk ke dalam jemaah. Adakah dibenarkan tergesa-gesa ni? Kemudian perkara ketiga, dia rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. Dia tak baca Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah ni rukun. Betul tak? Al-Fatihah adalah rukun. Nabi kata, la salata liman la yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah pembuka Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi di sini ada berapa perkara tu? 3 perkara yang boleh kita bincangkan. 3 perkara. Satu lagi, perkara yang keempat ialah dia berjalan masuk ke saf. Boleh ke macam tu? Ke bila dah berqiyam, dah masuk ke solat dalam saf yang sebelumnya, ni saf yang selepas saf yang masih lagi ada sekarang ni, kita pun solat di belakang saf tu. Sedangkan saf yang pertama tu belum lagi penuh. Kita dah solat berkali, adakah kita kena stay ataupun kena berjalan? Seperti mana berjalannya Abi Bakrah ni masuk ke saf selepas mana dia takbiratul ihram dan rukuk. Jadi ada 4 perkara kita perlu bincang satu persatu di sini. Perkara pertama tadi apa dah? Tengok participation sikit. Perkara pertama tadi, bagi perhatian kita ni. Apa dia perkara pertama tadi yang kita nyatakan? Masuk saf, masuk solat di luar saf. Masuk solat di luar saf, masya-Allah Abang Yuzlam. Masuk solat di luar saf. Jadi kita nak tanya, di sini sebab Nabi kata jangan ulang kan? Mana satu yang Nabi maksudkan jangan ulang? Sekarang ada 4. Ada 4 perkara. Mana satu yang Nabi maksudkan jangan ulang? Jadi yang pertama, dia masuk ke saf. Dia masuk solat sebelum sampai ke saf. Yang ni confirm kita kata memang yang ini dimasukkan oleh Nabi supaya jangan ulang.
Siapa boleh tahu, boleh bagi tahu kenapa? Ipon dah bagi hint tadi. Jawapan dah bagi dah tadi, dah sebut dah. Dah tersebut dah. Kenapa? Atas dalil apa kita kata yang ini memang dilarang. Yang ini dimaksudkan dengan jangan kamu ulang lagi. Iaitu jangan kamu mulakan sembahyang kamu di luar saf. Atas dasar dalil apa kita kata yang ini dilarang oleh Nabi? Atas dasar apa? Secara akal boleh fikir dah. Ada participation? Tak ada. Kalau nak check pun boleh nak masuk. Kalau orang yang check, Ifman check juga ni. Ifman akan check juga. Check tu. Okey. Ada participation. Okey. Ifman jawablah. Kerana tu logik lah. Kita pun dah tahu bila kita masuk nak sembahyang kan, setiap berjemaah di masjid mana-mana pun, apa imam akan cakap dulu? Imam akan cakap istawu, istaqimu, i'tadilu. Nabi pun ajar macam tu kan. Nabi sebut samakanlah saf kamu kan, tarasu, rapatkanlah saf kamu. Memang Nabi ajar kepada kita, dan Nabi dulunya untuk mendapatkan saf, Nabi ajar kepada kita untuk merapatkan saf, untuk masuk ke dalam saf. Kerana hikmah orang Islam ni, Nabi suruh kita dalam hadis sebelum tu, supaya tidakkah kamu ni boleh melakukan soft seperti mana malaikat berbaris kan, malaikat juga melakukan soft. Nabi galak kita supaya bersatu, itu hikmah. Bersatu di bawah satu pemimpin, itu hikmah daripada merapatkan soft dan juga masuk ke dalam soft ni, buat barisan dalam sembahyang. Itu yang nak diajarkan, hikmah daripada merapatkan soft. Dan Nabi Muhammad SAW pada zamannya, baginda tidak akan memulakan sembahyang kecuali bila dia dah tengok saf tu dah kemas. Sahabat dah masuk ke dalam saf, sahabat dah betulkan saf, dah dapatkan saf, barulah Nabi Muhammad SAW akan memulakan sembahyangnya. Ini memberi makna apa? Memberi makna perlu ke tak perlu masuk ke saf dahulu sebelum kita bertakbir. Memberi makna perlu dan wajiblah. Maka memang dalam kes yang pertama ni, masuk solat sebelum masuk ke saf adalah dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh kerana Nabi Muhammad SAW pun suruh kita masuk ke saf sebelum dia memulakan sembahyang. Ya. Okay? Saf tu perlu kita masuk ke dalam saf dulu sebelum kita memulakan sembahyang. Nombor 2, kita tahu dah tu, jangan ulang yang tu. Kan? Jangan ulang yang tu. Nombor 2, siapa boleh bagi tahu nombor 2? Apa ni nombor 2 tadi? Datang dengan laju. Datang dengan laju. Masya Allah. Masya Allah ni Abang Yusuf ni. Abang Yusuf seorang je yang participate ni. Okey. Datang dengan secara tergesa-gesa. Benda ni sayang sekali memang kita lihat. Kita jangan termasuk dalam golongan tersebut lah. Kita lihat ramai. Lebih-lebih lagi orang luar. Bukan tu Arab. Kan? Tu Arab sendiri pun ada. Yang masih lagi tidak mengetahui. Ini dalam bahasa Arab dipanggil jahil lah kan. Tapi kebanyakan yang kita lihat orang-orang luar lah. Rakan-rakan yang bersama kita ni orang-orang luar. Mereka ni kadang-kadang tu kita tengok berlari-lari. Kan? Berlari-lari bila dah dengar iqamah tu. Sama-sama jalan kat masjid ni, berlari-lari dia. Ada yang jenis melompat pun ada budak-budak. Kalau budak-budak jenis lompat-lompat pula. Tapi laju juga tu. Adakah itu dibenarkan? Kita rujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kata, "Idza sami'tumul iqamah famshu wa la tusri'u." Sekiranya kamu mendengar iqamah dilaungkan. Iqamah lah memanggil kita sembahyang kan, maknanya menandakan permulaan sembahyang. Nabi kata famshu, maka berjalanlah kamu. Nabi suruh pergi berjalan, tapi Nabi tak kata berlarilah kamu, tak ada. Nabi kata berjalan. Kan, wala tusri'u, dan jangan kamu tergesa-gesa. Maknanya jalan macam biasa. Laju sikit tak apa, asalkan laju tidak menampakkan macam panggil satu perkara yang tak bagus lah. Satu nampak sangat berlari dan sebagainya. Dan hadis Nabi yang lain juga, Nabi kata, "Idza uqimatis salah", sekiranya telah dilaungkan iqamat sembahyang, menandakan sembahyang telah dimulakan, telah didirikan sembahyang, fa'alaikum bisakinatin wa waqar, hendaklah kamu berada di dalam keadaan sakinah, tenang. Sakinah ni tenang. Waqar ni pergerakan yang tenang juga. Maknanya sakinah ni hati, waqar adalah organ kita di luar ni, tubuh badan kita. Kalau kita laju, berlari, itu tak ada waqar. Kalau kita rasa tak tenang dalam hati, tak ada sakinah. Kan? Jadi Nabi kata kena ada sakinah dan waqar. Fama adraktum
Fama adraktum fasallu. Apa sahaja yang kamu dapat daripada sembahyang tu, kalau kamu sampai ke rakaat keempat sekalipun, maka sallu, Nabi kata. Solat apa yang kamu sempat. Wa ma fatakum, dan apa yang telah kamu terlepas, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Kalau terlepas 3 rakaat, sempurnakanlah lagi 3 rakaat. Tidak perlu untuk kita berlari. Yang sedih kita tengok, yang Kelantan pun ada kan. Berlari-lari masuk, kalau nak cepat-cepat sikit tu tak ada masalah lah. Nak langkah besar sedikit tu tak ada masalah, selagi mana tidak menyebabkan bunyi bop, 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 kan. Ni jalabah ni Nabi ada sebut dalam hadis yang lain. Bunyi ni dipanggil sebagai jalabah. Sampai imam boleh dengar bunyi pop, 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 tapak kaki ataupun bunyi jubahnya. Dia nak semaksimum mungkin langkah dia, kan, sampai bunyi jubah dan sebagainya. Ada lagi yang lebih dahsyat pada tu, keluarkan kunci kereta ni nak suruh bunyi. Dia tengah lari ni, suruh nak bagi signal pada imam, tunggu sikit, aku tengah dekat ni. Kunci kereta lah, kan. Yang kalau dengar cerita syekh-syekh, ada lagi yang kata isbir innallaha ma'as sabirin. Siap jaga macam tu lagi. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Suruh imam bersabar. Kelakar juga Jadi bolehkah kita amalkan benda ni? Kita lajukan langkah kita berlari dan sebagainya kerana nak dapatkan rakaat tu. Boleh ke tak? Tidak boleh. Itu yang Nabi kata, jangan kamu ulang. Jangan kamu ulang. Kerana Abi Bakrah ni tidaklah dia masuk ke solat sebelum sampai ke saf, kecuali ataupun melainkan kerana dia inginkan rakaat tersebut. Okey, itu jelas nombor 2. Kita tak boleh lakukan. Nabi kata jangan ulang. Kita kena tenang untuk pergi ke solat jemaah ni. Kena tenang. Apa yang kita dapat, kita dapat. Apa yang tak dapat, kita sempurnakan. Okey, yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Apa dia yang ketiga tadi? Rukuk tanpa Fatihah. Okey, dia skip Al-Fatihah kan. Di sini boleh ke tak? Pasal skip Al-Fatihah ni boleh ke tak? Semua orang dah tahu rasanya pasal skip Al-Fatihah. Jelas-jelasnya bolehlah dalam situasi ini. Walaupun Al-Fatihah itu wajib, seperti mana kita nyatakan sebentar tadi, yang kita kata wajib pada setiap orang. Walaupun solat kita tu solat jahriyah, yang imam baca kuat kita boleh dengar. Kemudian ataupun solat kita tu solat sirriyah, yang imam tak baca, tetap juga wajib kepada setiap orang termasuk imam dan makmum. Cuma dalam keadaan ini, iaitu keadaan kita sempat rukuk saja dan kita tidak sempat masuk dalam keadaan imam masih qiyam, maka bacaan Al-Fatihah kita tu kewajipannya telah tergugur kerana kita tidak diberi ataupun kita tidak sempat berqiyam, yang mana qiyam itulah tempat diwajibkan kepada kita membaca Al-Fatihah. Kalau dah kita tak sempat masuk dalam tempat yang diwajibkan pada bacaan Al-Fatihah, kita tak sempat qiyam kan. Kita datang-datang tu imam telah rukuk, maka tergugurlah bacaan Al-Fatihah kepada kita. Syarat kita masuk dalam saf tu lah. Masuk dalam saf. Jangan, kalau tak masuk dalam saf lagi, jangan pula nak tiru apa yang Abi Bakrah lakukan. Kita pergi, kononnya kita ada ilmu kan. Tahu yang Nabi kata, siapa yang masuk man adrakar rukuk faqad adrakar raka'ah. Itu Nabi katalah hadisnya, siapa yang sempat rukuk bersama imam, maka dia telah sempat mendapat satu rakaat. Kita kononnya ada ilmu, tahu tentang perkara tu, kita pergi buat rukuk, masuk dalam sembahyang sebelum sampai ke saf, kemudian kita berjalan. Kita kata ada hadis. Memang ada hadis, tapi penghujah hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata jangan ulang, jangan lakukan. Okey, jadi jelas dah, siapa yang masuk dalam keadaan rukuk, dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, dan rakaat itu telah dikira sah, dia telah mendapat satu rakaat. Walaupun ada beberapa larangan, solatnya masih sah. Apa maksud beberapa larangan ni? Larangan tentang apa ni? Solat Abi Bakrah, larangan maksudnya nombor 1 dan nombor 2 tu. Jangan isra' kan, jangan laju, tidak ada ketenangan dan sebagainya. Itu satu larangan. Nombor 2, larangan masuk sebelum sampai ke saf. Larangan masuk sembahyang, memulakan sembahyang sebelum sampai ke saf. Itukah yang dimaksudkan? Kalau itu yang dimaksudkan dengan soalan, memang sah lagi. Kerana apa? Kerana
Abi Bakrah melakukan perkara tersebut dalam kejahilan. Itu punca dia. Ya, sebab tu Ikhwan syarahkan tadi. Kejahilan tidak memberi kesan kepada ibadah itu. Tetap diterima dan tetap tidak berdosa kerana dia melakukan bukan dengan sengaja. Bahkan dia melakukannya kerana dia tidak mengetahui hukum melakukan perkara tersebut. Dia berlari ke, dia laju ke, sebab dia tak tahu yang laju itu telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia masuk sebelum sampai ke saf sebab dia tak tahu perkara tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yang sudah tahu kalau tetap melakukannya maka tidak akan samalah hukum kita dengan hukum Abi Bakrah. Abi Bakrah ni dia tak tahu sebab tu Nabi doakan dia. Nabi doakan dia. Bahkan dia dapat doa. Bukan dapat marah Nabi tetapi dapat doa. Kalau tahu dan buat, dapat yang sebaliknya lah. Harap jelas Harap jelas. Kalau jelas boleh masuk dalam. Kalau tak jelas lagi, boleh tanya lagi nak chat. Kita ada lagi kurang 10 minit lagi insyaAllah. Sempat lagi lah nak syarah. Jadi, yang ketiga tadi. Okey, harap jelas. Okey, dapat thumbs up tu. Jelas lah tu. Chat. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadinya nombor tiga tadi kemana jelaskan juga ya. Iaitu dapat rakaat. Itu dapat sah dapat rakaat. Sebab Nabi Muhammad SAW tak suruh dia ulang. Adakah Nabi kata, ya Abu Bakrah, kamu kena ulang balik. Sebab kamu masuk tadi, kamu tak baca Al-Fatihah. Kamu masuk waktu rukuk terus, kan? Ada Nabi kata, kena ulang balik. Nabi tak sebut kena ulang, memberi makna, memang perkara masuk ketika rukuk ni, kita telah mendapat rakaat dan tidak perlu mengulang kembali. Dengan syarat kita masuk tu dalam soft lah, kan? Dalam soft lah. Okey. Itu jelas. Sebab ada hadis Nabi lain, Nabi kata, man adraka raka'ah faqad, man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Siapa yang sempat rukuk, maka dia telah mendapat satu rakaat. Tidak perlu baca. Ini salah satu keadaan kita tergugur bacaan Al-Fatihah lah. Satu lagi keadaan yang tergugur bacaan Al-Fatihah adalah apabila kita masuk tu dekat-dekat imam nak rukuk. Kita masuk tu lewat dah. Imam tengah baca surah. Kemudian duduk tak sempat kita nak habiskan Al-Fatihah tu, imam pun Allahu Akbar. Kalau kita teruskan Al-Fatihah, kita tak takut tak sempat ditinggalkan pula rukuk, maka kita pun rukuk walaupun Al-Fatihah kita tak sempat habis. Maka di sini juga tergugur bacaan Al-Fatihah kerana kita tidak diberi peluang untuk membaca Al-Fatihah untuk qiyam, untuk berada dalam keadaan qiyam yang mana dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk kita membaca Al-Fatihah. Kalau qiyam tu kita tak dapat sepenuhnya, maka tak wajiblah bagi kita kerana Al-Fatihah tu diwajibkan ketika qiyam. Kalau kita sempat rukuk, maka kita telah mendapat satu rakaat walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah, harapnya jelas. Dan yang keempat tadi, apa kita bincangkan yang keempat? Mengharapkan baju Islam ni. Yang keempat tadi, berjalan masuk ke saf. Masa kita solat tu kita berjalan masuk ke saf. Okey, betul, Masya Allah. Kita berjalan masuk dalam, kita rukuk. Kan, rukuk sebelum saf. Kemudian dalam keadaan rukuk tu pula berjalan. Masya Allah. Dalam keadaan rukuk tu pula berjalan. Tengok apa hukum dia. Apa hukum dia? Berjalan masuk ke saf dalam keadaan sedang rukuk ni. Dalam keadaan sedang rukuk. Hukum dia, adakah dia termasuk dalam keadaan, dalam perkataan Nabi kata jangan ulang, kan? Ataupun tidak? Nabi kata jangan ulang ni, jangan ulang. Adakah termasuk jangan ulang tu berjalan masuk ke saf? Jadi kalau nak tahu hukum dia, kena rujuk kepada hukum solat dalam saf. Apa dia hukum solat dalam saf? Hukum solat dalam saf, kalau kita dah dapat jawapan daripada hukum solat dalam saf, kita ketahuilah apakah dia hukum berjalan masuk ke saf. Hukum solat dalam saf adalah wajib, kan? Kita dah nyatakan tadi pada permulaan, iaitu Nabi tak memulakan sembahyang kecuali Nabi pastikan saf sahabat telah betul. Sahabat telah masuk ke saf. Saf pertama telah dipenuhkan, saf yang kedua pula dipenuhkan sebelum dimulakan saf yang ketiga dan seterusnya. Jadi apabila kita dah solat di luar saf, maka kita wajib untuk bergerak ke dalam saf. Wajib memasukkan diri kita ke dalam saf. Jadi pergerakan dia daripada belakang masuk ke saf yang di hadapan dia, memenuhi saf hadapan adalah wajib. Yang di sini maknanya
bahagian yang keempat ni tidak termasuk dalam larangan Nabi kata jangan ulang. Ini contoh kalau ini juga ini juga boleh didalilkan, boleh disokong dengan hadis Ibn Abbas yang sebelum ni kan. Ibn Abbas solat di saf sepatutnya kalau saf untuk 2 orang, saf makmum adalah di sebelah kanan imam. Ibn Abbas pergi solat di sebelah kiri imam. Apa yang Nabi buat? Nabi gerak. Padahal solat tak boleh bergerak kan? Nabi gerak. Nabi ambil Ibn Abbas letak sebelah kanan. Memberi makna perlu. Dan pergerakan untuk menyempurnakan sembahyang adalah dibolehkan. Bahkan wajib dalam keadaan ni. Kita ingat tu ada 5 hukum bergerak dalam sembahyang. Lagi kan? Ingat kan? Ada 5 hukum. Semuanya bergantung kepada jenis pergerakan yang tujuan pergerakan itu dilakukan. Sekarang ni tujuannya untuk menyempurnakan sembahyang yang mana ia adalah wajib. Jadi pergerakan kita sampai ke saf tu dalam keadaan duduk, dalam keadaan macam mana pun adalah wajib. Cumanya keadaan rukuk tu, berjalan dalam keadaan rukuk tu, itu yang Nabi Muhammad SAW kata jangan ulang. Oleh sebab itu kita tak boleh masuk ke sembahyang kita di belakang saf ataupun di luar saf kemudian berjalan ketika rukuk. Tak boleh. Itu Nabi kata jangan ulang. Manakala secara general memasukkan diri kita ke dalam saf adalah wajib. Tapi jangan dalam keadaan rukuk. Okey, harap faham dah tu. Harap faham. Dan satu lagi, kita kena, sebenarnya takbiratul ihram ni kita kena masuk dalam keadaan kita berdiri. Kan? Berdiri itu adalah rukun, mana kita hendak masuk ke dalam solat melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan tengah. Kalau tergesa-gesa, kita tengok orang tergesa-gesa dia Allahu Akbar tu dalam keadaan dia tengah nak rukuk ataupun terus dia masuk rukuk. Itu tak kena lah. Tak kena. Satu perkara yang tak kena takbiratul ihram perlu dilakukan dalam keadaan berdiri. Okey. Harapnya telah jelas sedikit perkongsian kita dalam hadis ini. Ada lagi banyak lagi kita boleh ekstrak daripada hadis ini, tapi masa tidak mengizinkan kita. Ada 1 minit lagi. Jika ada soalan apa yang telah dikongsi kepada hari ini tak jelas, boleh diajukan. Kalau tak ada, kita boleh insya-Allah sambung pada minggu depan lah. Nak berkongsi pun tak boleh tergesa-gesa juga ni. Sebab ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kita takut ada benda terlupa dan tidak disentuh. Sedangkan hadis Nabi adalah jawami'ul kalim. Satu perkataan yang memiliki banyak makna. Kita pun kena ada sakinah dan waqar juga dalam menghayati hadis Nabi. Okey, ada kurang pada 1 minit. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh majlis ini, kita tangguh perjumpaan ini ke minggu hadapan. Kita harap apa yang telah kita kongsikan. Bahasa Arab sikit ni. Harison tu maksudnya Haris tu mana bahasa dalam bukan perkataan sama dengan Haris lah. Bukan. Yang tu Haris tu huruf sa, yang ni huruf so. Okey. Kita tangguh perjumpaan hari ke minggu hadapan. Kita harap perkongsian ini diberikan manfaat dan menjadi hujah kepada kita di akhirat kelak kerana mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semua kerana sudi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.